Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tahun 4. Hari ni belajar fiqh. Buka buku fiqh tahun 4. Pelajaran kedua iaitu mandi. Siapa yang tak mandi lagi, sila mandi. Baru fresh nak belajar. Jangan sebab tak sekolah awak malas mandi Okey, mandi. Buka muka surat 13. Mandi. Tajuk mandi. Okey, sedikit ulang kaji. Yang lepas kita belajar tentang hadas kecil, hadas besar. Kita belajar pelajaran pertama. Ni baru masuk pelajaran kedua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil kita bersuci dengan apa? Angkat hadas kecil pakai apa? Dengan wuduk, berwuduk. Contoh-contoh hadas kecil. Kenapa boleh jadi hadas kecil? Contohnya apa? Kentut. Apa lagi? Yang perkara-perkara membatalkan wuduk. Menyentuh bersentuhan dengan yang bukan mahram. Okey, sambung sikit. Mandi Yang sebelum ni kita dah belajar tentang hadas kecil, hadas besar, macam mana nak sucikan hadas kecil, macam mana nak sucikan hadas besar. Okey, hari ni kita belajar mandi. Okey, jom kita tengok sekejap. Pengenalan Untuk menyucikan hadas besar, kita perlu mandi wajib. Contoh hadas besar apa dia? Kita dah belajar. Hadas besar adalah seperti haid, nifas, wiladah. Apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah wiladah. Ustazah dah bahaskan benda ni di kelas yang minggu lepas. Jadi, untuk bersuci daripada hadas besar, kita kena mandi wajib. Mandi ni lah yang kita nak belajar ni kejap lagi. Mandi wajib disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan membersih dan mengangkat hadas. Mengangkat hadas apa? Hadas besar. Okey. Ia menjadi syarat sah bagi ibadat tertentu. Hukumnya adalah wajib. Okey, bagi mana-mana Muslim yang berhadas besar. Yang berhadas besar saja kalau kita nak menunaikan ibadah. Contohnya kita dalam keadaan berhadas besar. Contohnya apa? Junub. Contohnya. Ini untuk lelaki dan perempuan. Mengeluarkan air mani lah. Senang cerita. Jadi bila kita dah berhadas besar, kita masuk waktu solat Zuhur. Kita nak solat Zuhur. Jadi kita kena mandi wajib dulu, baru kita boleh solat Zuhur. Kita tak boleh ambil wuduk je sebab kita dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar kena mandi wajib. Kalau hadas kecil, macam kita terkentut ke, kita buang air kecil, buang air besar, kita boleh berwuduk untuk solat. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya. Dalil hadas besar Surah Al-Ma'idah. Maksudnya, dan jika kamu berjunub, hadas besar, berjunub ni apa? Selepas melakukan persetubuhan. Maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat membuang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperolehi air, tak ada air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, iaitu tanah yang bersih, dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Okey, kat sini ada dua benda. Yang pertama, hadas besar, berkenaan hadas besar. Kalau hadas besar, kita mandi wajib. Tapi kat sini dia cakap ada dalam ni juga Allah beritahu juga tentang tayamum. Tayamum ni bila? Tayamum ni bila tak ada air. Termasuk hadas kecil atau hadas besar. Kita nak mandi, kita nak berwuduk menggunakan air. Kalau air tak ada, kita bertayamum. Kat sini pun ada terangkan macam mana bertayamum. Menggunakan apa? Menggunakan tanah yang baik ataupun tanah yang bersih. Debu-debu tanah yang bersih. Anggota tayamum, Ustazah dah ajar tahun 3, tahun lepas, tentang tayamum. Apa dia? Muka dan tangan. Muka dan tangan. Tangan sampai siku dan muka. Kalau wuduk, empat anggota wajib wuduk. Kalau tayamum, 2 saja. Dan tak perlu sampai 3 kali ke 2 kali. Sekali sapu je. Pakai tanah. Okey, seterusnya. Ini dalil yang kedua. Maksudnya, lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ini dalil untuk tayamum. Sekiranya tiada air, boleh
menggunakan tanah, iaitu tayamum, untuk mengangkat hadas kecil atau besar. Itu maksud dia. Okey, pengertian mandi. Mandi pada segi bahasa adalah mengalirkan dan meratakan air. Tahu kan macam mana meratakan air, mengalirkan air? Mandilah. Takkan tak tahu mandi. Pada istilah, mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey, yang pertama ada dua benda kat sini. Yang pertama, air mutlak. Jadi, kalau nak mandi wajib kena guna air mutlak. Tak boleh guna air musyammas, tak boleh guna air mustakmal, kena guna air mutlak. Air yang tak digunakan, yang bersih dan menyucikan. Air, jenis-jenis air ni kita dah belajar masa tahun 1. Ustazah ajar tahun 1, belajar ni lah jenis air. Jangan cakap awak dah tahun 4 tak tahu jenis-jenis air. Ada berapa jenis air? Ada 4 jenis air. Apa dia? Air mutlak, air mustakmal, dan air musyammas, dan air mutanajis. Ada satu lagi jenis air adalah air mukayyid. Air mukayyid ni air kopi, air sirap, air masakan, air sup tu. Itu adalah air mutlak yang telah dicampur dengan benda lain. Okey? Jadi untuk mandi kita guna air mutlak, air yang suci, yang tak digunakan lagi. Okey? Dengan niat tertentu. Niat apa? Niat mengangkat hadas besar. Okey? Seterusnya, jenis-jenis mandi. Mandi wajib. Mandi wajib yang biasalah. Mandi wajib ialah yang disertakan dengan niat kerana berlakunya hadas besar. Disebabkan hadas besar, kita mandi wajib. Wajib kita mandi untuk menunaikan ibadat seperti solat. Terdapat 6 perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ni perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib ataupun menyebabkan hadas besar. Okey? Yang pertama, haid. Kita dah belajar yang lepas apa sebab-sebab yang menyebabkan hadas besar. Haid, nifas, iaitu darah yang mengiringi semasa melahirkan anak. Masa beranak tu, darah nifas. Seterusnya, wiladah, darah melahirkan anak. Seterusnya, bersetubuh, keluar air mani, mati selain daripada mati syahid. Mati syahid kita tak perlu mandikan. Kalau jenazah yang meninggal kan, jenazah kita kena mandikan dulu baru kafankan kan. Itulah mandi wajib. Inilah antara sebab-sebab kenapa kita kena mandi wajib ataupun sebab-sebab hadas besar. Seterusnya, rukun mandi. Okey, kita masuk sikit rukun mandi. Ada berapa rukun mandi? Ada 3. Okey. Yang pertama, rukun mandi. Rukun mandi ni apa? Rukun ni apa? Ustazah saja ulang, takut korang lupa sebab dah lama sangat tak pergi sekolah kan. Rukun adalah benda, perkara yang wajib, yang kena buat. Kalau tak buat salah satu rukun, tak sah awak punya ibadat. Okey? Salah satu rukun tinggal, tak sah ibadat awak. Sia-sia. Jadi yang ni perkara penting dalam mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Niat ni mana-mana ibadat memang kita kena bersertakan niat. Macam mana niatnya? Nawaitu raf'al hadathi al-akbari lillahi ta'ala. Tak baca dia punya bahasa Arab pun tak apa, baca bahasa Melayu je. Sebab niat ni dalam hati. Dalam hati, aku nak angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu pun dah dikira niat. Okey? Yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat pada anggota badan jika ada. Contoh, buang air kecil, bersihkan. Lepas niat, bersihkan dulu kemaluan, bersihkan kubur dan dubur. Buang najis-najis dulu. Dan meratakan air keseluruhan anggota badan, termasuk celah-celah kulit, rambut, kuku, celah jari, kaki, tangan, kuku dan kemaluan. Itu meratakan seluruh badan kita, termasuk rambut, lubang-lubang hidung, lubang-lubang telinga. Masukkan, ratakan air ke seluruh badan. Okey? Itu maksudnya. Jadi cara nak mandi wajib dia apa? Niat, hilangkan najis. Kalau ada najis kat sini, kat bahu, kalau ada najis kat kaki, terpijak najis kucing ke, bersihkan dulu. Dah tak ada najis badan kita, baru kita mandi wajib. Kita ratakan air ke seluruh badan. Okey? Orang yang sedang haid atau nifas, okey,